Salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya harap pelajar berada dalam keadaan sehat selalu. Oke, untuk kelas kita pada hari ini, sebelum saya mulakan kelas, cikgu nak tunjukkanlah satu video. Oke, video ini berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jika kita dapat lihat pada video ini, kelihatan pergerakan ataupun animasi berulang. Oke, untuk itu, bagi kelas kita hari ini, kita akan belajar mengenai atau cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Oke, pada kelas sebelum ini, pelajar telah pun belajar mengenai pembolehubah dan operator matematik serta atau cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan pelbagai. Tapi untuk hari ini kita akan memfokuskan kepada atau cara yang melibatkan struktur kawalan berulang. Oke, secara ringkasnya, atau cara yang melibatkan struktur kawalan berulang ini adalah merupakan tindakan yang berulang yang disebut ulangan ataupun gelong dalam bahasa pengetaraannya. Yang kedua adalah ulangan adalah proses atau cara untuk mengarahkan program melakukan sesuatu tindakan berulang sehingga sesuatu syarat dipenuhi. Oke, secara ringkasnya, struktur kawalan berulang ini adalah untuk membolehkan komputer melakukan atau cara ataupun proses secara tindakan ataupun berulang. Secara tindakan berulang. Oke, untuk itu seterusnya adalah cata alih yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Oke, pada gambar di bawah, gambar ini adalah menunjukkan langkah-langkah dalam satu tarian yang melibatkan ulangan. Oke, jika kita dapat lihat pada gambar ini, pseudocode ataupun cata alih ini dimulakan dengan mula. Kemudian langkah seterusnya tarian adalah kaki kanan ke tepi dan langkah kedua adalah kaki kanan ke tengah. Lepas tu langkah yang ketiga adalah kaki kanan ke kiri, kaki kiri ke tepi. Langkah keempat adalah kaki kiri ke tengah. Langkah kelima adalah langkah ke hadapan 5 tapak. Langkah yang terakhir adalah undur 5 langkah. Oke, jika lagu berhenti, jika ya, tamat. Tapi jika lagu tidak berhenti, ia akan bermula semula dari langkah yang pertama. Oke, ini merupakan salah satu contoh bagi cata alih yang melibatkan struktur ulangan. Yang mana pada cata alih ini, sekiranya muzik berhenti, maka tarian tamat. Manakala jika selagi muzik tidak berhenti, penari akan meneruskan tarian bermula dari langkah pertama hingga langkah ke-6. Oke, seterusnya adalah cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Oke, blok-blok yang digunakan untuk struktur ulangan ini dalam perisian sketch 2.0. Antaranya adalah forever, yaitu merujuk kepada struktur ulangan tanpa berhenti. Yang kedua adalah repeat, berulang mengikut bilangan lelaran yang ditentukan. Kita dapat lihat ni contoh pada gambar. Ini adalah contoh blok-blok pada perisian sketch 2.0. Dan yang terakhir adalah repeat until. Repeat until ini adalah berulang sehingga syarat dipenuhi. Oke, dalam perisian sketch 2.0 ni, 3 jenis blok ini digunakan bagi membangunkan ataupun membuat atau cara melibatkan struktur kawalan ulangan. Oke, ini sangat penting kerana nanti kita akan buat ataupun menjalankan menguji perisian sketch iaitu melibatkan struktur ulangan. 3 blok ini akan kita pakai nanti. Oke, seterusnya adalah praktis aplikasi 4.4, yaitu pada muka surat 101.
Oke, pada praktis aplikasi ini ia menghendaki pelajar untuk melakukan tindakan berulang tanpa henti. Oke, seterusnya kita akan coba bangunkan pengaturcaraan, yaitu praktis aplikasi 4.4. Yang pertama kita pergi ke event klik. Seterusnya adalah set rotation style. Dan lepas itu kita masukkan struktur ulangan, yaitu forever. Pada movement kita set kepada 100, itu ke steps. Kemudiannya point direction kita buat negatif 90. Lepas itu wait, masukkan block wait and second. Lepas itu kita masukkan lagi untuk movement, yaitu move 100 steps. Pergi pada point direction. Direction 90. Control wait for a second. Oke, ini adalah contoh untuk penggunaan block forever, yaitu dalam pengulangan. Kita tambahkan background sedikit. Kita coba tekan. Oke, jika Anda dapat lihat pada pergerakan, yaitu pergerakan berulang, yaitu yang mana penggunaan block forever ini membolehkan animasi atau sprite bergerak secara berulang, yaitu tanpa henti sehinggalah kita menekan butang stop. Oke, itu adalah merupakan contoh untuk penggunaan block forever. Oke, seterusnya adalah kita gantikan block forever kepada block repeat. Kita ganti block forever kepada block repeat. Untuk block repeat ni kita cuba untuk repeat dia sebanyak 5 kali. Kita cuba mainkan. Oke, jika Anda dapat lihat pada penggunaan block repeat ini, pergerakan sprite ini akan berulang sebanyak 5 kali dan selepas itu ia akan berhenti secara sendiri. Itu merupakan cara satu contoh penggunaan block repeat. Oke, syarat yang seterusnya adalah gantikan block repeat kepada block repeat until. Kita cuba. Oke, kita masukkan block repeat until. Oke, dalam block repeat until ni kita memerlukan syarat. Oke, untuk ini kita masukkan syarat, yaitu syarat dia, pergerakan animation atau sprite ini berhenti sekiranya pengguna menekan
space pada keyboard. Kita akan cuba. Kita tekan space pada keyboard. Okey. Selepas saya tekan, ternyata sprite akan berhenti. Kita cuba semula untuk terangkan. Okey. Setakat ini, sprite masih bergerak sehinggalah pengguna menekan butang space pada keyboard. Okey, kita dapat tengok pergerakan sprite akan berhenti sekiranya pengguna menekan space pada keyboard. Okey, rasanya setakat itu untuk praktis aplikasi 4.4. Seterusnya kita akan kembali kepada slide. Okey, kita akan kembali kepada slide. Okay, seterusnya adalah latihan pengukuhan. Okay, latihan pengukuhan ini pelajar perlu siapkan sebelum tamat waktu kelas. Okay, soalan pengukuhan ini terdiri daripada dua soalan, iaitu jelaskan fungsi atau cara struktur kawalan ulangan dalam pengaturcaraan komputer. Yang ini cikgu dah jelaskanlah semasa awal kelas tadi, awal pembentangan tadi. Dan soalan kedua adalah jelaskan 3 jenis blok yang digunakan untuk membangunkan atau cara struktur ulangan. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, 3 struktur blok yang biasa digunakan adalah seperti blok forever. Yang kedua adalah blok repeat. Nah, yang ketiga adalah blok until repeat. Okey, blok repeat until. Maafkan saya. Okey, secara ringkasnya pada topik kali ini kita telah belajar mengenai struktur kawalan ulangan. Lepas itu kita juga telah belajar mengenai contoh catat alih yang digunakan dalam struktur kawalan ulangan, dan yang seterusnya adalah blok-blok yang digunakan dalam struktur ulangan, iaitu seperti blok forever, blok repeat dan blok repeat until. Dan yang terakhir pada minggu ini juga, pada kelas hari ini juga, kita telah pun belajar membangunkan pengaturcaraan struktur kawalan ulangan menggunakan aplikasi Scratch 2.0. Okey, setakat itu saja kelas untuk hari ini. Sekian, terima kasih.